Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajar-pelajar semua, malam ini kita teruskan lagi tajuk pengajaran kita untuk hari ini, iaitu tajuknya ialah tajuk 8.3, iaitu penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan Negara kita lah, Tanah Melayu. Mula-mula nak tubuh negara kita tu lepas pilihan raya. Okey, bila pelajar belajar tajuk 8.3 ni, pelajar akan dapat menjelaskan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan di negara kita. Okey, sebagai pengenalan, tajuk di 8.3 ni ialah pengenalan. Yang pertamanya, setelah berlangsungnya pilihan raya di negara kita, iaitu Majlis Perundangan Persekutuan tahun 1955, negara kita melalui satu perkembangan baru dalam sejarah demokrasi negara kita lah, sebab kita buat pilihan raya yang pertama. Okay, yang keduanya, mengenam sah dalam pilihan raya, iaitu 50 satu kursi dimenangi oleh Parti Perikatan. Pilihan raya Persekutuan tahun 1995 itu Parti Perikatan membentuk Kerajaan Persekutuan. Ketiganya, Tengku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri pertama Tanah Melayu. Jadi peranan MPP itu yang menangi pilihan raya itu akan menggontai kabinet negara kita lah, mengubah undang-undang, pentadbiran peringkat PTM juga turut mengalami perubahan dari segi bilangan keanggotaan dia. Okay, itu pengenalan lah. Okay, seterusnya penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan tahun 1948. Pertamanya, pada tahun 1948, Majlis Perundangan Persekutuan MPP telah ditubuhkan. Wakil peringkat pentadbiran pusat, Majlis Negeri, anggota kerajaan pusat dan ahli tidak rasmi seramai 77 ahli. 52 ahli tidak rasmi dilantik di kalangan masyarakat tertentu. 3 orang ex-exco, Ketua Siusaha Kerajaan, Siusaha Kewangan dan Peguam Pembesar Persekutuan. Kemudian 9 orang rakan, wakil 9 buah ahli Majlis Negeri. Kelimanya 2 wakil negeri-negeri selat dan 11 orang ahli rasmi dalam kalangan pegawai pentadbiran kerajaan. Itu mengikut plan A lah, dia pilih tu . Okay, Majlis Perundangan Persekutuan tahun 1955. Pertamanya, selepas pilihan raya Perundangan Persekutuan 1955, perubahan berlaku secara berperingkat di negara kita. 52 orang dipilih melalui pilihan raya, 20 orang. Seorang perkara cepo tu Parti Pembakar lah, dimenangi oleh Parti PAH di Pekalan Cepo sejak dulu lagi. Yang ketiganya, 35 orang ahli lantikan pegawai lantikan wakil kumpulan berkepentingan seperti keusahawanan, pelombongan, industrian dan pertanian melalui kaedah pelantikan lah, lantikan wakil . Kepaknya 11 orang menteri besar setiap negeri. Setiap negeri pun ada wakil menteri besar lah, dipilih selepas dia menangi pilihan raya di peringkat negeri. Yang kelima, 2 orang wakil negeri-negeri selat, iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Dan kemudian jumlah keanggotaan menjadi 100 orang lah. Hak benar 52 lah. Pula lain-lain itu semua, prima dan sebagainya dilantik oleh kerajaan. Maka cukup 100 wakil lah dalam Parlimen Kerajaan Malaysia, termasuklah menteri-menteri besar peringkat negeri itu. Okay, kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Okay, kesan yang pertama, kerajaan diketuai oleh Tengku Abdul Rahman. Sebab dia benar pilihan raya maka dia jadi ketua kerajaan lah. Ketua menteri ambil alih tugas pentadbiran Tanah Melayu daripada
Suruhjaya tinggi ni kita mencapai kemerdekaan lah. Baru you boleh ambil alih dah. Tapi dia ni ambil alih dah sebab dia punya pilihan raya kan. Tapi proses ke arah kemerdekaan tu. Yang kedua, proses pertukaran dan pembaharuan secara berperingkat dan mengambil masa. Suruhjaya tinggi British masih memegang tampuk kepimpinan negara kita lah. Sebab kita belum lagi merdeka walaupun kita mengundi dah. Tapi kita belum lagi merdeka. Jadi dia menentukan lah hala tuju negara kita. Suruhjaya tinggi tadi menentukan hala tuju negara kita lah. Okey, yang ketiganya, kuasa pegawai British beransur-ansur dipindahkan kepada rakyat tempatan. Dipindahlah kalau lama bagi kita mengundi kan, dia pindah kuasa dia tu. Masih ada pegawai British yang peranan sebagai penyelia ataupun penasihat bidang keselamatan. Sistem ahli dimasukkan sepenuhnya. Sistem ahli dilantikkan dulu, dimasukkan sebab kita menggunakan kuasa rakyat memilih pemimpin yang untuk menganggotai negara kita lah. Keanggotaan MPP ni perkembangan penting amalan demokrasi di negara kita. Kita gambarkan kejayaan rakyat kita lah. Kerajaan persekutuan yang dibentuk dipimpin oleh pemimpin rakyat tempatan dan ahlinya dipilih oleh rakyat. Banyak anggota kabinet yang menganggotai MPP itu terdiri daripada mereka yang memenangi pilihan raya yang dipilih menerusi pilihan raya oleh rakyat kita sendiri ya. Nasib rakyat kita ditentukan oleh negara kita sendiri ya. Seperti Piagam Atlantik yang dikeluarkan oleh PBB itulah deklarasi itulah. Okey, kesimpulan tajuk 8.3 ni. Pertamanya, pembentukan Majlis Perundangan Persekutuan ini, rakyat tempatan mula memainkan peranan penting dalam pentadbiran negara kita. Pembentukan Majlis Perundangan Persekutuan menunjukkan kompromi perkongsian kuasa antara kaum untuk mencapai kemerdekaan. Negara kita campur lah. Dalam pilihan raya itu kita parti perikatan tu berkongsi kuasa dengan MCA dan MIC ya. Jadi kita berkongsi kuasa lah dengan bangsa lain, dengan kaum lain untuk mencapai kemerdekaan negara kita. Okey, elemen kehebatnya terangkan kepimpinan yang berwibawa lah. Pemimpin yang berwibawa nak bawa negara kita ke arah yang lebih moden dan lebih berjaya lah. Kita kena ada pemimpin yang berwibawa, bukan pemimpin yang makin rasuah. Ada masalah macam-macam, kita nak pemimpin yang berwibawa. Okay, kehebatnya perkembangan politik antarabangsa dan serantau telah mencetuskan idea negara merdeka di negara kita. Betul ke? Bincangkan betul ke perkembangan politik tu antarabangsa tu ada kaitan dengan negara kita. Jadi memanglah perkembangan politik antarabangsa dan serantau telah mencetuskan idea negara yang merdeka di negara kita. Kerana apa pelajar cari jawab P lah. Kehebat ni mikir sendiri ke apa nak bubuh, jawab P dia nanti sekolah nanti kita bincang lah. Okey, kita tengok soalan soalan tu lah 8.3 tu. Okey, soalan 1 tu selepas berlangsungnya pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan tu melalui perkembangan baru dalam sejarah demokrasi tapi itu bukan soalan ni, dipanggil stem dia lah. Okey, A, soalan dia senaraikan dua pentadbiran persekutuan yang dibentuk oleh kerajaan British di tanah Melayu. Okey, hak ni sebab dia ada nombor. Ni kan nombor kan, tak perlu buat istilah. Untuk nombor ambil hak ni direct letak ni. Letak situ. Boleh je, jangan tulis F2 ni. Ambil jawapan dia, letak situ. 2 markah. Ini pelajar akan dapat 2 markah. Okey, untuk soalan B pula. Penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan telah memberi kesan kepada sistem pentadbiran tanah Melayu. Berikan 4 kesan. Yang nak 4 kena 4 lah. Yang nak 5 kena 5. Kait tak ayat, belakang. 4 kesan penubuhan Majlis Persekutuan di tanah Melayu ke. Jadi nak jawab ni, tulislah. Tak payah tulis 4 tak apa. Kena kesan lah. Kesan penubuhan Majlis Persekutuan di tanah Melayu ambil ialah Tengku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri Kemudian nak sambung ayat baru. Selain itu kesan penubuhan Majlis Persekutuan Tanah Melayu yang kedua ialah ambil yang kedua ni penubuhan
Perubahan Pesuruhjaya Tinggi British masih memegang tampuk pemerintahan. Sama ayat ketiga tadi, selain itu guna seterusnya pula. Seterusnya kesan penubuhan Majlis Persekutuan Tanah Melayu ialah ambil F4. Itu akhir sekali kesan penubuhan Majlis Persekutuan di Tanah Melayu ialah ambil lah mana-mana. Yang kelima yang kena ke amalan demokrasi mula dijalankan di negara kita. Jadi pelajar akan dapat 4 markah. Jangan buat bentuk point dah, jangan koma. Kena buat dalam bentuk ayat esei lah. Guna selain itu menanda wacana, selain itu seterusnya dan akhir sekali ya. Okey, tengok soalan C pula. So C biasanya soalan kebak. Untuk soalan C biasanya dia akan pergi kepada soalan kebak. Okey, pada pandangan anda, apakah kepentingan negara kita mempunyai pemimpin yang berwibawa? Jadi nak jawab ni, pada pandangan saya. Anda ni tukar jadi saya. Pada pandangan saya, kepentingan negara kita mempunyai pemimpin yang berwibawa ialah ambil F1 ni, pemimpin yang dapat membawa hala tuju negara ke arah kemajuan. Letak situ dah. Kemudian nak sambung ayat kedua tu, isi baru tu. Selain itu, kepentingan tak ambil lah pandangan di atas tu kan. Selain nak ambil pun boleh juga, tak ada masalah. Selain itu, pada pandangan saya, kepentingan negara kita mempunyai pemimpin yang berwibawa ialah ambil F2, pemimpin dapat membangunkan ekonomi dan prasarana negara lah. Boleh itu. Sama iaitu melalui dasar ekonomi yang dijalankan oleh perswastaan dan sebagainya lah. Okey, seterusnya pada pandangan saya, kepentingan negara kita mempunyai pemimpin yang berwibawa ialah ambil F3, iaitu pemimpin dapat memastikan rakyat hidup dalam keadaan aman dan makmur. Sama agar negara kita dapat menghasilkan imej negara kita sendirilah. Cukup 4 markah. Jadi jawab soalan ni lah dalam bentuk esei guna penanda wacana, selain itu seterusnya dan akhir sekali ya. Jadi berakhirnya soalan tajuk 8.3 ni, cikgu harap pelajar jawablah soalan ni deh. Amalkan supaya kita sentiasa biasa menggunakan ayat yang ada penanda wacana untuk soalan soto dan soalan esei. Kalau soalan soto tu buat 1 perenggai sudahlah. Kalau soalan esei tu buat kalau 4 markah tu buat 4 perenggai tau. Nak mula ayat baru tu guna selain itu, seterusnya, akhir sekali, seterusnya. Okey, jadi cikgu ucapkan sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tapi tajuk 8.3 kita pada hari ini Jadi ingat usaha yang luar biasa akan mendapat keputusan yang sangat luar biasa. InsyaAllah, walaupun awak lambat lagi nak hadapi SPM, tapi kita tahu lagi macam mana pembelajaran tahun hadapan tau. Sekolah ke, cuti pulak ke. Jadi teruskan kita belajar Jangan hiraukan orang lain. Sebab orang lain belajar, kita tak belajar, kita yang rugi. Soalan sama je. Jadi bila kita belajar, kita berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kita akan berjaya.